Alhamdulillah, pertama sekalinya kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah. Masih lagi dipanjangkan umur kita, masuk di dalam bulan Ramadan, dan kemudian hak paling besar sekali ialah hidup kita dalam bulan Ramadan dalam keadaan diberikan taufik daripada Allah. Saya selalu sebut berkaitan dengan taufik ni, dia pecah dua. Hidayah kita duk panggil hidayah. Dia ada hidayah khassah dan ada hidayah ammah. Hidayah khassah dengan maksud mutlaqid dilalah, semata-mata petunjuk. Semata-mata petunjuk daripada Allah. Bila ditanya wajib ke tak puasa? Wajib. Dia bagus tak sembahyang? Bagus. Kena sembahyang tak 5 waktu? Kena sembahyang. Tarawih, oh hebat tarawih. Dengan zikir, sedekah dan sebagainya, kita tahu kata itulah apa tuntutan yang disuruh pada syarak. Kita tahu kata benda tu bagus. Yang hak kedua dia panggil hidayah khassah, yang kita masyhur dengan kata taufik daripada Allah. Taufik ni dengan maksud apa? Khalqut ta'ah fil abdi, ataupun khalqul qudratu fit ta'ah. Allah jadikan kekuatan kita boleh buat taat ke Tuhan. Hak ni payah ni, taufik ni. Selalu kita sebut ya, satgi nak habis ni, wabillahi taufik wal hidayah. Orang ceramah ke, orang duk berucap ke, JKK ke, PIBG, JIBG lah apa semua, main hujung wabillahi taufik wal hidayah. Tanya dia, apa itu taufik hidayah? Takut dia jawab laki bini ya. Duk biasa dengan Muhammad Taufik Nur Hidayah. Ada jiran belakang rumah ambil berkat nama dia. Kok-kok lah dia jawab lagu tu, kira sirun jugalah. Orang kata sirun. Jadi tak faham, dia tak faham makna hidayah, makna taufik daripada Allah tu benda apa. Tu makna hidayah, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kata benda tu baik, benda ni kena buat, benda ni Allah suruh, Allah marah kalau kita tinggal, kita tahu. Tapi hak beratnya taufik Tuhan. Hak ni yang tak ada ni, pada ramai orang tak ada. Allah tak bagi. Apa hikmah sebab apa Allah tak bagi? Wallahu a'lam. Sebab apa dia tak bagi, kita pun tak tahu. Cuma kita hamba, dia suruh kita usaha. Bila sampai buat ibadat, masa buat ibadat, kita buat ibadat. Bila sampai masa puasa, kita puasa. Tapi yang takutnya, bila mana sampai masa hak sepatut buat ibadat, Allah tak izin kita buat ibadat. Mungkin ada kerana mawanik, ada perkara-perkara yang menegah daripada kita ni nak boleh beribadat kepada Allah. Hak ni kita takut. Sebab tu apa-apa pun hak paling besar kita nak ucapnya, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ke Tuhan kita boleh buat ibadat. Jadi alhamdulillah, sampai malam ni Allah bagi kekuatan. Allah bagi kekuatan kita boleh buat ibadat. Mudah-mudahan jadi sebab daripada kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang keuzuran, duduk di rumah tak dapat datang tarawih ataupun tak dapat tunaikan puasa kerana keuzuran, yakni uzur yang dimaafkan ataupun yang diizin pada syarak untuk dia tinggalkan ibadah, maka hak tu pun kelebihan juga untuk dia. Saya berasa hati orang duduk di rumah, mikrofon ni luak pun bunyi tak? Saya berasa ni ustaz duk kata ke kita tu. Ustaz pandai kata ke orang ya. Dia ingat dia baik sangat. Dia nasihat ni, nasihat daripada mulut seseorang, tengok telinga mana yang paling dekat. Saya duk nasihat, mulut keluar nasihat daripada mulut saya ni, telinga siapa hak paling dekat dengan suara ataupun mulut yang duk gerak ni? Telinga saya sendiri. Maka terlebih utama nasihat tu untuk saya sendirilah. Bukan sebab kita nasihat sebab saya pandai, bukan. Sebab orang panggil ustaz, dia tak tertentu nampak sahabat orang tak panggil ustaz pun. Ada kita tak panggil ustaz Saidina Umar, tak panggil lah tu. Kalau panggil sirun jugalah.
Tak panggil ustaz-ustaz lagu tu. Tapi tengok lagu mana dakwah Islamiah yang mereka sampai kepada umat manusia. Kebaikan tu sampai. Jadi bukan makna kita peleceh orang tak boleh buat ibadat. Jangan, haram hukum dia. Kita taubih, kita keji. Keji orang tak buat ibadat tak boleh, haram, berdosa. Kita keji apa dia? Maksiat hak dia buat kepada Allah. Hak tu kita keji. Maknanya kita benci. Kerana ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran jadi kufur. Maknanya redha dengan maksiat jadi maksiat juga, walaupun kita tak buat maksiat tu. Jadi macam saya sebut semalam, kita sebut berkaitan dengan perkara-perkara yang menegah daripada ibadat kita di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah. Yang empat yang kita sebut semalam, yang pertama mudminu khamrin, orang yang berterusan minum arak walaupun bulan Ramadan. Ulama qiyas, iaitulah orang yang mengekali atas dosa besar, tak bertaubat walaupun masuk Ramadan. Orang lagu ni Allah tak pandang. Nombor dua kita sebut semalam, wa'aqun liwalidayh, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, Allah tak pandang. Lagi dia tak minta maaf, jaga jangan tunggu raya. Masalah mak ayah dah meninggal, kita sebut dah, usaha buat kebajikan untuk mereka. Yang ketiga, waqati'ur rahim, orang yang putus hubungan adik-beradik. Yang keempat, musyahin, orang yang suka boikot orang. Maka 4 jenis ni Allah tak pandang. Tu kita sebut dah semalam, mawanik dia panggil, perkara yang menegah ibadat kita diterima. Hak malam ni saya nak sebut berkaitan apa, tak mau dah sebut fadail, kelebihan tu banyak sangat dah, ustaz-ustaz duk sebut. Tuan-tuan pun tahu berkaitan dengan apa angin muksirah lah, dengan bidadari dan sebagainya tu, tuan-tuan tahu dah. Cuma kita nak ajak, mungkinlah jarang-jarang daripada sudut ajakkan tu, dalam tazkirah ke apa ke, ada hadut sebut juga. Tapi banyak kita dah dengar tentang sebut kelebihan. Hak kita nak sebut malam ni iaitu daripada sudut amalan. Daripada sudut amalan. Kita dah tahu tarawih tu baik. Kita dah tahu kata baca Quran tu bagus dalam bulan Ramadan. Kita dah tahu kata sedekah khususnya dalam bulan Ramadan ni sangat besar pahala. Rasulullah SAW bila masuknya Ramadan, Nabi banyakkan bersedekah. Bulan lain Nabi sedekah, bulan Ramadan lipat ganda lagi. Hingga tak ada apa di sisi Rasulullah SAW kerana minat suka Nabi ini untuk bersedekah. Bagi sungguh, sampai tak ada apa. Kalau hutang, Nabi jamin dah. Hutang umat aku atas aku, masa hayat Nabi lagi. Kira siapa mati, di sisi Nabi ada harta, dia ni berhutang, aku bayar. Kira hutang umat aku untuk aku. Nabi sanggup tanggung sampai lagu tu. Punyanya nak kepada ibadat sedekah. Hak tu kita pakat tahu dah. Cuma hak kita nak ajak, hak antara paling besarnya khusus dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, iaitu kita kena banyakkan bermuhasabah. Hasabu qabla an tuhasibu. Kamu Nabi SAW kata apa? Kamu kena hitung, kena kira-kirakan diri kamu. Hisab tu kata, ilmu hisab tu, ilmu kira-kira. Orang Melayu kita dulu cakap bahasa Arab. Kita lah yang cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ilmu matematik. Orang dulu tak ada kata, dia tak tahu ilmu matematik dulu dah. Dia panggil ilmu hisab. Daripada kalimat Arab lah tu, ilmu kira-kira. Jadi khususnya tumpang kita duduk lagi tak sampai pertengahan Ramadan lagi, hak besarnya sebelum keluar daripada Ramadan, kita banyakkan hisab, kira-kirakan diri kita. Nabi kata, kamu kirakan diri kamu, muhasabah, bilangkan, perhati balik diri kamu tu sebelum kamu diperhati di akhirat nanti. Hingga Nabi SAW sebut, man husiba udhiba, siapa dihisab di akhirat, dia diazab. Siapa dikira di akhirat, dia diazab. Lagu mana? Maknanya siapa-siapa yang didetailkan hisab dia di akhirat, dia terasa serupa duduk dalam azab dah. Kita, kalau kita duduk dalam kelas, contoh kalau sekolah dulu, cikgu nak umum markah kita.
Kita periksa bahasa Melayu. Okey, dia kata, sekian-sekian nama, Zaid 50 markah, Halim 70 markah. Tapi bukan Halim sinilah, Halim sini 100. Tak hidup kata-kata Halim sini pula. Halim 70 markah. Ni nak sampai nama kita ni, Allah. Ayah pesan dah, bahasa Melayu tak ada A, motor tak ada. Kalau dulu tak ada lah motor tu. Dulu hadiah apa dulu? Saya pun mana ada dapat motor sampai kata 5 nak masuk kolej baru betul-betul dapat motor pun. Budak lah UPSR clear dapat izin angkat tayar. Bukan dapat izin motor. Jadi kepala otak kita ni duk bayang dah. Aku berapa markah aku seksa ni, nak tunggu cepatlah cikgu. Duk bayang tu, kalau aku tak dapat sekian-sekian markah, ayah tak bagi kat aku nikmat sekian-sekian. Lagu tu kita di akhirat. Di dunia tak apa. Bukan kata bila kita dapat markah B, motor tak dapat, sagi balik kena makan gulai sepoket, rantai motor masuk asam pedas, cicah dengan sos, dak balik makan nasi apa tu juga. Tu markah D, E sekalipun balik-balik mak masak nasi. Bukan kata hang dapat E ke? Mai hari ni makan sepoket masak pedas. Tak rompong mulut. Tapi di akhirat kita duk tunggu ni, Allah duk hisab, duk di mizan. Kata setengah ulama, setiap kita ada mizan tersendiri. Tiap-tiap orang dia ada penimbang dia sendiri, kati dia sendiri. Kata sebahagian pendapatnya, di akhirat di mahsyar satu penimbang saja. Semua tumpu di penimbang tu. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Bila sampai masa kita dihitung, letak amalan. Satu letak. Sak berat kot ni, sak berat kot nu, sak imas sama berat. Kepala otak masa tu duk bayang dah. Kata sagi kalau berat kot balik dosa, ke darah api neraka. Makan api neraka. Yang hak Nabi sebut, ulama nakal dalam kitab-kitab, yang mana air minuman daripada neraka bukan sampai mulut lagi. Ni kita ambil tak sampai lagi mulut, sini duk luruh dah. Bukan kata masuk baru luruh dah. Ni mai dekat ni luruh dah. Ni apa kita panggil, rahang kita ni pecah dah. Dah kita nak minum juga dahaga. Nak minum juga dahaga. Bila minum dia reput sikit reput hingga borai perut. Lepas tu Allah buat pergi elok balik, tak mati. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas tiap satu, tak ada pelik apa. Tak ada pelik apa dia nak buat mati tak mati ke ikut dia. Bahkan dia janji dah lepas bangkit pula di sana tak ada mati dah. Tuhan janji kot tu. Lagu mana kita duk fikir tak boleh bayang. Wak masuk pohon berduri dalam mulut, himpun berat, tarik sekaligus. Pecah perut, pecah orak perut. Allah. Inilah kata Nabi pesan siap-siap, kamu hisap diri kamu siap-siap. Maknanya dalam bulan Ramadan ni kita kena duk kira hak dosa kita pernah buat kepada Allah. Dia dia banyak dosa kita dengan Allah. Ustaz, kira start daripada kita balik tu kita kira. Kita kira sendiri. Sebab tu Imam Hasan Al-Basri, apa saja hak bagi dia rasa benda tu salah, dia tulis. Dia tulis di baju dia. Dia tulis kot balik dalam. Kata setengah dia pakai balik dalam tu baju-baju buruk. Baju buruk. Kot luar dia pakai baju elok. Dia pakai baju elok, jubah elok. Bila dia selok ni, dalam tu ada duk tulis, aku lawan mak ayah, aku keji orang, aku sangka buruk ke orang, aku buat tu. Dia tulis.
Terkadang tu bukan salah pun, dia panggil apa, benda hak salah di sisi mereka ahlillah ataupun orang yang hampir dengan Allah ni, di sisi kita bukannya salah pun, tapi mereka anggap benda tu seolah-olah salah dah. Mereka anggap benda tu salah dah. Tulis juga, tulis. Duk sengap Imam Hasan Basri, duk kat sandak kat dinding ke apa, dia selok baju. Dia tengok, aku buat tu, dia katuk baju, dia riak. Banyak dosa dia, duk baca dosa dia banyak. Sekali agak hati dia nak alik pula, dia buka pula, baca pula, salah penuh dalam baju. Kau luar nampak elok baju. Sebab tu setengah sahabat dia tanya, wahai Imam, ya Syekh, sebab apa kok dalam tu baju hang buruk? Dia sufi kan, ahli sufi. Tapi kok luar ni baju elok. Kok luar ni dia baju elok. Maka dia jawab, hak balik dalam tu hak aku dengan Allah. Hak luar ni aku dengan makhluk. Hak aku dengan Allah, aku zuhud, tapi aku simpan dalam. Bukan nak tunjuk ke orang saja main pakai ustaz. Nama dah ustaz ni, dia kata kena zuhud lah. Baju kena tampung poket, kena tergantung, terkoyak. Oh, karut lagu tu. Dia tengok main-main nak kereta Alza pula. Wih, ustaz, lo ni sakan tu, buat duit sungguh. Habis tu nak suruh naik apa? Sehari dia naik Honda petok mai sehari, dia kata pula, tengok, tak ada. Dia panggil apa? Tak ada standard. Sepatutnya ustaz kena mempamerkan Islam tak menolak dunia. Pula dah. Naik kereta dia tanya pula, oh kemah. Jadi payah zaman lah. Sebab tu ulama dulu dia simpan zuhud dia, tak kot balik dalam, supaya tak jadi fitnah. Lagu tu kita kena timbang balik, kena kira balik. Start pada balik, berapa banyak semayang kita tinggal, berapa banyak hak puasa kita tinggal, berapa banyak hak dosa kita lawan mak pak. Kadang-kadang sampai hari ni duk teralik-ralik tu, kita buat juga dosa dengan Allah. Sama ada dosa kita hak zahir ataupun dosa kita hak balik batin. Hak zahirnya kita duk mulut celah, telinga dengar benda tak elok, na'udzubillah min zalik, mata tengok benda tak elok, ambil benda yang haram, makan benda haram sampai kerah hati ni. Hampilah berapa orang ustaz pesan kena bagi balik, dia tak bagi sampai ke mati. Ni banyak jumpa. Ada orang hak anak cucu ni, banyak sebelum Ramadan itu ada mai tanya lagu mana kami nak hantar balik reta ni. Kami dah cek dah sekian-sekian reta ni, rupanya panggu ni bukan panggu hak ayah kami, panggu hak Nuh, hak adik-beradik dia ke, hak Nuh adik-beradik lah, kita panggil hak orang makan saka tu. Kita kata rezeki ayah hang. Siapa? Pasal dapat anak lagu hang. Silap hari bulan kalau anak orang lain, anak kau ni clear. Anak kau ni clear. Yang kata, saya kata bolak dah, anak kau ni insya-Allah. Silap-silap anak kau belah Mongolia, belah Zimbabwe tu. Buat sengak ke tu? Ayah ku tinggal banyak ni lah hak kami. Dia tak peduli dah hak orang ke apa. Tu dia panggil anak syurga sungguh. Walaupun dia tahu kata ni bukan milik dia, bukan hak dia, dia tak hantar balik. Baik sudah, sanggup gamuk duduk atas tempat makan benda yang haram. Lah kalian sampai hati kerah, kita pesan lagu mana pun, bila nasihat lagu mana pun, dia tak nampak dia nampak orang lain. Itulah tengok ustaz kata kat hang tu. Dia tak kata kat dia. Bok-bak kita bagi, dia kata dah, kena dah kat dia. Dia duk betul yang tu. Ni bahaya ni, sifat lagu ni cukup bahaya ni. Sebab tu muhasabah ni kurang. Kita duk tilik kelebihan Ramadan ni kita tak bercara, tak apa dah, bukan wajib tahu. Cuma terkadang tu perlu tahu nak bagi semangat kita buat ibadat. Tetapi hak bahagian kelebihan ni bahagian janjian daripada Allah. Dia sedia lagu mana, ikut dia nak sedia lagu mana. Hak balik kita ni ke mana, kerja kita kena buat amal. Antara amalan iaitulah kena banyak hisab, hitung diri kita, hak dosa hak kita pernah buat daripada kecil sampai ke besar. Hak tak terbayar, hak kita lupa bertobat. Dulu tiap-tiap minggu 3 nombor. Mayang, sujud-sujud jatuh tua. Tok Bilal pula, ni bukan cerita murung ni, cerita betul. Tapi tuan dia tak jatuh lah. Ada satu masjid pengurusi dia pesan kat saya tengah kuliah, suruh balun bak tuang lah apa. Kita kata mampus ni semua nak bagi aku kena ni.
Dia pandai tau. Hak orang masjid surau dia kata, tengok ustaz ni kasar. Tadi dia pesan suruh balun. Dia pesan suruh balun lah, kali kita kena. Tak apalah, ikutlah, kena pun kena lah. Pasal hak ni berlaku sungguh tu bila. Habis mayar ni, depa dua orang start motor. Lah kali AJK ke pengerusi tu lah. Dia start motor ikut pi. Pasal kerak sangat, dua orang rapid sungguh. Lah kali pitikam. Dia pitikam sekali. Habis tikam lagi agak nak masuk asak, dia patah balik sambil duk belek lah apa semua. Ni takut ni. Takut bukan apa, mai hari keluar tua tu. Hak balik tua tu jatuh. Pop jatuh. Tu bila tengok. Tak ada nombor aku hari ni. Tadi tak ada tengok. Kipas tiup pakai pi kat Tok Imam. Tok Imam kata kena kat aku. Mampu jahanam. Dengan Tok Imam pun satu suku. Kalau lagu tu jam. Allah, jangan nak buat lagu tu no. Tuang simpan elok. Bukan suruh 3 nombor. Nak buat katanya jangan duk buat ajar lagu tu. Hak dulu-dulu kita buat tak apalah, nak buat macam mana. Al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia tak lepaslah daripada salah silap terlupa tu biasa. Silap tu biasa. Hak luar biasa sebab kita kembali kepada Allah. Dulu kecil tengok nak main tarawih pun mak ayah perambat. Puasa pun kena perambat. Lah tengok siapa paksa tuan-tuan main sembahyang malam ni. Hari ni boleh puasa, boleh buat ibadat, boleh main mengaji, tazkirah dengar apa ni. Siapa paksa? Siapa rotan? Kau bini marah. Dia kata bini perambat, dia kata. Tu boleh jadi. Tu boleh jadi. Tapi mungkinlah orang sini semua hero-hero semua. Tak ada lah kena perambat. Tu kata kena kira balik. Kita ingat balik dosa kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat dosa kita dengan sesama makhluk. Kita selesaikan. Tebal muka pun tebal lah. Kita mengaji di sini kitab penawar bagi hati. Siapa ada salah dan dia mengalah, Allah bina istana di tepi syurga. Siapa dia tak bersalah dan dia mengalah, Allah bina setinggi-tinggi istana di tengah syurga. Kok mana pun rumah di syurga, salah ke tak salah, mengaku mengalah, Allah bina. Baik pilah lepas dunia sak pun kita malu dunia sak, tak ada apa. Tak ada apa malu. Kadang-kadang orang tanya saya itu pernah di masjid Berkeladi. Saya silap tengok kuliah macam ni lah. Ada terkasak lagu mana ada lah. Masa tu lepas main syak, ada main kuliah malam tu mungkin dia tahu. Saya kali-kali saya terus minta maaf. Dia pun duk pelik. Ustaz lain kali tak apa lah. Biasa tu cakap. Ada bukan masalah biasa tak biasa. Kadang kita tak sedap menyakiti hati orang. Terkasak malam tu tak apa. Mengalah pi. Tak ada masalah apa. Kalau kata salah betul, alhamdulillah kita dah minta ampun taubat. Tu nak dosa dengan orang tu kita kena hisap. Banyak dosa kita kena usaha selesailah sebelum kita nak mati ni. Tak tahu bila nak mati. Barangkali tuan-tuan mati dulu pada saya. Barangkali saya hidup lama daripada tuan-tuan. Kok mana pun bagi tuan-tuan dululah mati dulu. Dengan saya lagi lah. Takut dosa banyak ni. Yang satu bab dosa. Yang kedua, banyakkan muhasabah berkaitan dengan amal kita. Orang dulu-dulu ni Allah, saya sendirilah habaq tu terang tak boleh dah. Nak kadang-kadang tu nak buat macam dulu-dulu ni jenis tiap waktu ligam baca Quran lagu tu kadang tak dan. Bolehlah curi-curi masa tengok masa lapang dengan kalau anak-anak lagi, dengan kalau nak pi ke bendang lagi nak keluar pi tazkirah tarawih. Kalau duk main kereta baca selawat sikit-sikit tu, dan balik-balik saya mengantuk dah lagi. Nak lena pula, saya mangkit pagi lagi, esok pula subuh pula. Lepas tu Allah fikir, ya Allah banyak dosa aku, amalan aku tak ada tahu mana. Ni kena duk timbang amalan kita buat. Apa amal hak kita nak bangga kalau kita mati depan Tuhan? Amal kebajikan, hak dosa tak apa kita bertobat. Hak amal kebajikan ni bila kalau takdir Allah kita mati malam ni ke ataupun esok ataupun bila-bila lah mati terkejut, dia tak abang dulu kata kita nak mati, nak ambil nyawa dah, tak minta izin, dia pakai mati-matilah. Allah takdir masa mana, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tak dipelewat, tak diperlambat walaupun satu saat, satu detik, satu tak dia tak lambat, tepat waktu dia. Kemudian kalau kita balik, apa ibadat amal hak kita nak bangga dengan Tuhan? Solat kita tak ada khusyuk dah.
puasa kita selit dengan benda-benda haram. Tu. Lepas tu dengan mak pak kita tak ada hormat dah. Kita banyak buat dosa dengan mak pak. Sedekah tak banyak. Orang dulu sedekah lebih banyak daripada ambil makan. Cukup kalau hak keperluan wajib RM50, dia ambil RM50. Kalau gaji dia 80, 30 sedekah. Tak ada istilah depa ni simpanan untuk masa depan tu, istilah lagu tu tak ada. Depa anggap hak aku simpan ni lah untuk masa depan. Hak aku sedekah ni lah untuk masa depan aku. Sampai gitu kita duk bimbang nak sedekah, bimbang. Apa hak kita nak bangga. Maka kita pilih balik ibadat hak kita buat, kemudian kita repair, kita naik tarafkan ibadat kita. Jadi rupa ibadat ni dia banyak. Syekh Ibn Athaillah sebut banyak rupa ibadat. Jangan kita duk celah cara ibadat orang. Ada orang mampu selawat banyak, ada orang mampu baca Quran banyak, ada orang mampu istighfar, mampu berzikir. Lain, dia panggil cabang ibadat. Syekh Ibn Athaillah dia sebut dalam hikam dia, banyak cabang ibadat. Setiap orang dia mampu cara dia, usaha bagi istiqamah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Duk ligang keramat-keramat dak. Istiqamah atas ibadat. Kita mampu sedekah, usaha. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat ikhlas baik kita ni nak berubah, Allah bantu. Sabab daripada perkataan mulut orang bila kita nak berubah ni, dia macam-macam ujian dia mai. Hak tu kena sabab banyak-banyak. Apa yang orang kata baik kita terima, hak orang kata buruk kita perbetul. Kerana biasanya musuh dia sebut kekurangan yang ada di kita. Maknanya betul, kadang-kadang tu betul hak dia sebut. Maka kita jangan tolak bulat-bulat, ambil kita repair diri kita. Untunglah ada juga orang duk sebut jahat kita boleh perbetul balik. Apa secara ringkas pada malam ni, mudah-mudahan Allah beri kuatan kepada kita untuk bertaubat dan juga menambahkan ibadat kita kepada Allah. Macam saya sebut semalam, insya-Allah di belakang sana masih apa kita buat main lagi lah hak berkaitan dengan apa ubat SKV apa tu, hak masalah orang ke hak paru-paru dia menapah payah ke apa ke masalah resedung, insya-Allah tuan-tuan boleh pergi di belakang sana. Dan pamphlet mungkin ada hak tak main semalam berkaitan dengan umrah bersama saya sendiri pada bulan 12 ni, insya-Allah. Hak tu ada lah. Orang kampung ni dah kita duk ngajak sini 4-5 tahun dah. Hak kenal-kenal tu insya-Allah, tambah-tambah orang muda, hak tua-tua tak kira lah, boleh join sekali insya-Allah. Kita sangat-sangat alu-alukan lah dengan orang kita kenal ni. Dia lain lah kita pergi buat ajar pun. InsyaAllah siapa-siapa berhajat, cuma berkaitan borang kita sebut semalam, hari ni kedai print tu tutup pula. Jadi insya-Allah siapa-siapa berhajat tu, tuan-tuan boleh WhatsApp saya, bagi tahu nama sekian-sekian, kata saya nak booking untuk pi. Tadi lepas maghrib, lepas puasa tadi ni, ada orang telefon daripada Mengkuang Mak Sulung, kata 2 orang booking untuk pi. Kita target 3 ke 40 orang saja untuk satu grup. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang berhajat nak pergi sekali, insya-Allah tuan-tuan boleh. Ni nanti saya mai hantar borang. Jadi cukup setakat tu. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.